A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya juga kita semua masih lagi diberikan kesihatan yang baik sehingga mampu lagi kita untuk terus bersama-sama bersiaran online di Google Meet ni secara maya dalam rangka kita meneruskan program Jenasi Al-Quran di mana yang telah kita mulakan sejak 13 Ogos 2021 lepas dan kemudian kita bercuti sejak daripada 1 Mei 31 April lepas kita cuti sebelum hari raya, sebelum berpuasa. Kita puasa sebulan, kemudian kita cuti lagi 2 minggu untuk hari raya dan kita mulakan kembali pada 17 hari bulan 5 yang lepas. Dah seminggu dah kita mula kembali. Alhamdulillah, dengan tujuan supaya kita dapatlah sama-sama meneruskan program ni secara istiqamah sehinggalah kita khatam Al-Quran insya-Allah, di mana kita targetkan semula kita akan khatam insya-Allah pada 7 hari bulan 7 nanti. Dijangka kita khatam Al-Quran pada 7 hari bulan 7. Tak lama dah. So dia ni dah habis dah bulan 5, bulan 6 sebulan, lepas tu 7 hari sebelum kita hari raya haji, 3 hari sebelum hari raya haji, insya-Allah kita akan khatam kalau kita dapat meneruskan setiap hari seperti yang kita lakukan sekarang insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetamu kita untuk malam ni sudah pernah ada bersama-sama kita dalam Google Meet ni, jadi rasanya kita dah boleh mulakan. Sekarang ni pun dah pukul 9.42. Jadi marilah kita mulakan program kita malam ni untuk siri yang ke-339 malam ni. 239 malam ni, dengan sama-sama kita membaca umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti tetamu kita pada malam ni ataupun guru kita ataupun ustaz kita, khalifah kita malam ni adalah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahril Abdul Rahim, yang telah pun bersama-sama kita bersama-sama kita dalam program ni. Untuk saya tak silap saya ni adalah kali ketiga kot Ustaz bersama-sama kita dalam program ni. Jadi Ustaz dah biasa dengan program ni. Tuan-tuan yang mana pernah, kalau tuan-tuan ingat, Ustaz sekarang ni dah ada paparannya, video dia dah ada. Jadi tuan-tuan mesti ingat lagi, Ustaz adalah salah seorang tenaga pengajar, iaitu guru Kementerian Pendidikan Malaysia yang sekarang ni bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Ibu Abdullah Fahim, SMKA Abdullah Fahim, merupakan guru tahfiz dalam program Ulul Albab, tahfiz Ulul Albab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama yang kenaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kita akan teruskan program kita kerana tuan-tuan dah biasa dan ustaz dah biasa. Tetapi sebahagian daripada kawan-kawan kita, rakan-rakan yang selalu istiqamah mengikuti program ini, nampaknya masih lagi ada yang tak dapat join lagi. Mungkin terlewat join. Walau bagaimanapun masa dah sampai, kita kena mulakan sekarang insya-Allah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan lagi membaca 2 lagi muka surah Al-Quran bersama-sama dengan tetamu khalifah kita, di mana pada malam ini kita akan sambung baca surah Fussilat ayat 21 sehingga ayat yang ke-38. Ayat 21 sampai ayat 38 surah Fussilat. Yang kita boleh baca
dengan melihat pada Al-Quran muka surat 479 dan juga 480. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran muka surat 479 dan juga 470. Surah Fussilat ayat 21 sampai 38. Jadi pada malam ni kita akan pula berpeluang mendengar bacaan Al-Quran daripada Ustaz Muhammad Syahril Abdul Rahim yang telah pun bersedia, dan insya-Allah kita akan bolehlah ikut bersama-sama bacaan supaya kita dapat membaca 2 lagi muka surat hari ini, dalam rangka kita untuk khatam Al-Quran bersama-sama dengan mengikut bacaan secara tertib seperti mana yang dipendengarkan oleh khalifah-khalifah kita yang kita jemput, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selesai saja kita membaca 2 muka surat berkenaan, insya-Allah saya akan membacakan terjemahan kepada ayat-ayat berkenaan dalam bahasa Melayu, dan seterusnya saya akan serah balik majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz untuk mengisi program Kulten kita, iaitu kuliah Jar 10 kita, dengan memberikan tazkirah kepada kita, insya-Allah, iaitu pengisian ilmu kepada kita. Jadi kalau tuan-tuan dah bersedia, insya-Allah saya dengan ini silakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahril bin Abdul Rahim untuk meneruskan siri kita yang ke-239 pada malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengacara majlis kita pada malam ini, guru saya iaitu Tuan Haji Abdul Rahim, di atas sekali lagi menjemput untuk berkongsi dan memimpin bacaan Al-Quran, insya-Allah. Dan seterusnya para asatizah dan tetamu-tetamu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan bersama-sama membaca ayat daripada surah Fussilat bermula ayat 21 hingga 38 secara tartil, bacaan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alaina qalu أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, subhanallah, kita dah dapat mendengarkan bacaan yang didengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahrin Ibrahim sebentar tadi, dan surah Al-Fussilat ayat 21 sampai 38. InsyaAllah kita pun dah sama-sama dapat membaca seperti mana yang Ustaz perdengarkan kepada kita. Seterusnya saya akan membacakan terjemahan dalam bahasa Melayu ayat yang kita baca sebentar tadi, bermula ayat 21 sampai 38 surah Fussilat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mempunyai dengan Allah dari syaitan yang derajam.
Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang membuatkan kami dapat berkata-kata adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berkata-kata. Dan dialah yang menciptakan kamu dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Dan kamu tidak dapat bersembunyi daripada kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Adakah kamu fikir Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan? Dan itulah anggapanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Anggapan itu telah membinasakan kamu sehingga jadilah kamu di kalangan orang yang rugi. Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka neraka tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman syaitan yang memuji-muji apa sahaja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah ke atas mereka azab siksaan bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka daripada golongan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar bacaan Al-Quran ini dan buatlah pertelingkahan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Maka sesungguhnya akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu, dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, iaitu neraka. Neraka kekal di dalamnya sebagai balasan ke atas keingkaran terhadap mereka terhadap ayat-ayat kami. Dan orang-orang yang kafir berkata, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, iaitu golongan jin dan manusia, agar kami boleh letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami supaya menjadi yang paling bawah hina. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan dirinya, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu berasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, kegembiraan bergembira kamu dengan syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu, dan dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalam syurga itu kamu mendapat apa saja yang kamu inginkan dan yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu daripada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta berkata, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang Muslim yang berserah diri. Kebaikan itu tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada merasakan permusuhan antara kamu dan dia adalah seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan sesuatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan sebahagian daripada tanda-tanda kebesarannya ialah malam, yang matahari, bulan. Dan janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jika mereka menyombongkan diri, maka para malaikat yang di sisi Tuhan pun bertusbih. Jika mereka menyombongkan diri, maka para malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari, serta mereka tidak pernah jemu. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, kita dah sama-sama dapat mendengar terjemahan pada surah yang kita baca tadi, ayat 21 hingga 38, ayat daripada surah Fussilat, yang saya rasa jelas maksudnya, yang kita boleh fahami, dan banyak benda yang ada di situ yang disebutkan oleh Allah SWT dengan mengenai apa yang akan berlaku terjadi kepada kita apabila kita kembali kepada Allah nanti, khususnya di mana kita punya
pendengaran, penglihatan dan kulit boleh berkata-kata menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan selama ini di dunia. Siapa sahabat kita? Adakah kita bersahabat dengan orang-orang yang beriman atau bersahabat dengan syaitan yang mengajak kita kepada kejahatan, ataupun kepada bersahabat dengan orang-orang yang baik yang mengajak kita kebaikan, adalah penentu yang akan memastikan kita sentiasa mengingati Allah atau kita menduakan Allah, mensyirikkan Allah SWT. Jadi semoga kita akan terus kekal beriman sehinggalah ke akhir hayat. Jadi semoga kita berdoa agar Allah meneruskan memastikan, membantu kita untuk terus kekal beriman, menguatkan, menumbuhkan kita kesabaran kita menjadi orang yang sabar, kerana orang yang sabar itu akan mendapat anugerah dan keuntungan yang besar, insya-Allah. Jadi sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi demikianlah firman Allah yang Maha Agung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahagian daripada surah Fussilat yang saya bacakan terjemahkan dalam bahasa Melayu, semoga ianya dapat tuan-tuan baca balik. Kalau tuan-tuan fahami tadi, memang banyak isi yang menarik di situ kan, tuan-tuan perlu membaca balik terjemahan tersebut dan ayat yang berkenaan, insya-Allah. Seterusnya untuk lebih kita dapat pengisian ilmu pada malam ini, jadi saya nak serahkan pula balik majlis ini kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syarif bin Abdul Rahim untuk meneruskan sesi yang seterusnya, itu sesi pulten, itu kuliah jam 10 kita. Dengan segala ini, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syarif untuk meneruskan program kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi alhamdulillah, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengacara majlis kita, guru saya Tuan Haji Abdul Rahim bin Effendi. Seterusnya para asatizah, jemaah muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan sekali lagi. Betul kata Tuan Haji Rahim tadi, ini kali ketiga, dan ada siri-siri yang minta ganti, tapi saya tak dapat nak penuhi permintaan tersebut. Jadi alhamdulillah bila cikgu plan awal ni, alhamdulillah boleh kita sediakan masa lah. Sebabnya saya lah ni pun dah dekat SMKA tu seperti mengganti tempat Cikgu Rahim lah. Dulu Cikgu Rahim jadi warden, sekarang ni saya pun dah dilantik menjadi warden dekat sekolah untuk asrama. Jadi adalah sibuk sikit semalam tugas. Itu nanti hari Sabtu ni pula. Jadi bila kita plan awal, Cikgu Rahim bagi tahu awal, insya-Allah saya akan bolehlah untuk penuhi jemputan ini. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pulten kita pada sesi ini saya tertarik dengan satu ayat Al-Quran yang mana kita baca sebentar tadi pada ayat yang ke-26. Pada ayat yang ke-26 kita boleh tengok sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Seperti mana tafsir yang telah dibaca oleh Tuan Haji Ibrahim tadi, dan orang-orang yang kafir itu berkata, janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan tentanglah dia, iaitu dengan nyanyian-nyanyian dan jeritan-jeritan yang riuh rendah serta bertepuk sorak, supaya kamu berjaya mengganggu bacaan atau menenggelamkan suara pembacanya. Ini yang apa kata orang kafir, seperti mana yang mungkin ada juga di dalam negara kita.
yang berlaku bila mana dengarnya bacaan Al-Quran, bila mana dengarnya azan. Inilah sifat-sifat orang kafir yang mereka tak suka sebenarnya. Tak suka untuk mendengar bacaan Al-Quran, dan mereka pula pasang. Kita tengok hari itu ada keluar dalam media, kalaulah kita dibenarkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran di masjid, dilaungkan azan, ada agama yang tertentu ni minta juga, mereka pun nak buat juga serupa kita. Mereka pun nak buat juga, mereka pun nak pasang mereka punya inilah apa mentera mereka, zikir mereka macam itulah. Mereka pun nak sama naik juga. Itu. Sebab apa? Sebab dalam ayat yang lain Allah katakan, Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang kafir ni, orang Yahudi ni, dia tak akan redha pada kita selagi mana kita tak ikut depa. Depa ni memang tak akan redha. Memang tak akan redha selagi mana kita tak ikut kehendak depa. Itu maksud dia. Jadi saya tertarik sebab pada ayat ini bukan kita nak membicarakan tentang orang kafir ni banyak yang menentang kita. Di mana kita tahu kafir harbi lah, selalu yang orang kata apa, menentang yang buat kacau berkenaan dengan Islam ni lah. Tapi saya nak berkongsi pada malam ini berkenaan dengan orang yang bukan Islam tapi dia suka mendengar ayat-ayat Al-Quran ni. Sampai sekarang pun dia masih belum Islam. Tapi pengalaman saya baru bulan puasa baru ni, bersama-sama dengan golongan ni, dia suka dengar. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni saya menjadi imam di kuartus custom di Bagan Jermai, Batuus. Dan kalau tak silap saya, minggu ketiga diadakan majlis berbuka puasa. Yang dianjurkan, yang dianjurkan oleh orang bukan Islam. Dia ni Datuk Seri. Kediaman dia betul-betul berdepan dengan surau kuartus custom tersebut. Dia duduk pada kuartus custom. Dia betul-betul berdepan dengan surau. Jadi nak katanya dia suka. Masa saya pergi majlis berbuka puasa tu, iftar, dia ada bagi ucapan lah. Dia kata dia duduk di situ di perumahan di taman berdekatan dengan kuartus tu dah 20 tahun lebih. Dan dia kata tiap-tiap pagi bangun dia dengan azan surau tersebut, surau kuartus custom. Bangun dia tiap-tiap pagi bila dengar azan. Ini saya nak bercerita berkenaan dengan orang yang bukan Islam tapi dia suka. Semuanya hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tengok pada itu keluarga dia, ahli keluarga dia pun ada yang dah Islam. Ada yang pakai jubah, ada yang laki-lakinya pakai serban pun ada. Kalau kita tengok tu memang muka adik-beradik dia. Tapi yang kata Datuk Seri ni belum lagi dapat hidayah. Sebab apa? Sebab hidayah tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak katanya dia suka, macam saya kata tadi, bangun dia tu dengan azan. Dan dia pun kata kehidupan dia, perniagaan dia maju, semua apa yang dia buat menjadi. Dia kata mungkin dia kata sebab dia berdekatan dengan orang Islam yang dia akan dengar setiap hari azan, yang akan dia dengar setiap hari imam baca Al-Quran, sembahyang dan sebagainya. Dia rasa dia hidup dia tenang. Dia rasa perniagaan dia maju disebabkan dia dengar benda-benda macam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak kata bukan semua orang yang bukan Islam, bukan semua yang tak suka dengan benda-benda macam ni. Saya sendiri yang bertemu dengan dia seronok sebenarnya. Bila kita buka puasa, kita makan kurma dulu, kita minum air, lepas tu kita naik sembahyang maghrib. Mereka pun tunggu sama. Dekat meja mereka tu, mereka tak buka. Hidangan mereka tu tak buka. Tunggu kita habis sembahyang maghrib, baru sama-sama makan. Kemudian kita sambung pula sembahyang isyak dengan tarawih. Mereka pun tunggu juga lagi. Tunggu juga. Sama-sama more pula lepas tu. Mereka tu sampai kita habis. Tapi itulah, orang kata apa? Hidayah tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, dekat sekolah SMK Syekh Abdullah Fahim sendiri pun ada seorang teacher yang beragama Hindu. Dia dah lama dah di sekolah tu. Hari-hari dengar kita baca Quran, hari-hari dengar azan. Hari-hari ni tambah pula sekarang ni dah di situ adanya pelajar tahfiz. Hari-hari dia dengar, hari-hari dia duduk berjumpa dengan pelajar tahfiz. Dia duduk berjumpa dengan ustazah apa semua. Tapi nak katanya hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tunjuk contoh, kita dah tunjuk apa cara kita apa semua, tapi masih belum mungkin belum tergerak hati dia. Saya tak pastilah, mungkin ada juga ustazah-ustazah yang mungkin dah pun cuba untuk mendekati dia apa semua. Dan baru ni takziah kepada dia sebab suami dia meninggal. Suami dia meninggal dan dia pun belum datang lagi ke sekolah sebab masih lagi bercuti. Jadi nak katanya tak semua orang-orang yang bukan Islam ni tak suka untuk dengar. Bila kita biasalah kita tengok TikTok, kita tengok Facebook, ada yang baca Al-Quran, ada yang baca Al-Quran berlagu bagi tazkirah. Ada je komen-komen daripada yang bukan Islam masuk. Saya sukalah ustaz ni baca apa semua, saya rasa tenang. Nampak tak? Memang benda tu ada. Saya rasa tenang bila dengar bacaan Al-Quran. Tapi belum, masih lagi Allah tak bagi hidayah tu. Belum lagi lah. Cumanya kita ni, kita doa lah. Kita berdoa dan kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk berada di dalam agama Islam. Tu antara apa yang saya dapat daripada pengalaman bertemu dengan yang bukan Islam tetapi yang suka pada dengan azan, dengan bacaan Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sikit lagi kita sambung berkenaan dengan amalan yang kita lakukan ketika mana di bulan tarawih dulu, bulan Ramadan. Yang paling banyak kita buat selalunya kita baca Al-Quran siang dan malam. Ada yang khatam, Al-Quran 2 kali mungkin. Jadi pada bulan Syawal dan bulan-bulan yang seterusnya ni, bab kata Ustaz Azhar Idrus, bulan Ramadan ni sebenarnya bukan bulan untuk kita mengaji Al-Quran. Dengar betul-betul. Bulan Ramadan ni bukanlah bulan untuk kita bersedekah. Tetapi bulan Ramadan yang baru saja lepas ni adalah bulan yang mana kita sangat-sangat dituntut untuk melipat gandakan bacaan Al-Quran kita. Bukan sekadar baca, tapi banyakkan lagi baca. Bulan Ramadan bukanlah bulan bersedekah, tetapi bulan Ramadan adalah bulan yang kita patut berlumba-lumba untuk bersedekah. Banyakkan lagi kita sedekah. Tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu amalan yang kita boleh untuk kita teruskan seperti mana yang kita duk buat sekarang ni, tiap-tiap malam kita baca satu helai, Kalau ada masa di siang hari kita baca lagi Al-Quran. Walaupun kita tak faham Al-Quran ni, kita tak faham pun bukan jadi masalah. Dapat pahala juga. Dapat pahala waktu mana kita nak baca pun. Sebab apa? Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Quran.
faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kamu yang ada dalam Al-Quran. Baca apa yang mudah bagi kamu. Bagi kita yang mudah katakanlah surah Yasin. Baca surah Yasin. Macam kita baca malam ni, kita jarang-jarang baca, betul tak? Bila kita lazimkan baca Yasin, kita sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk. Tu maksud dia tu. Bacalah apa yang mudah bagi kamu. Kalau lah kata nak baca ayat-ayat yang lain perlu kepada guru, asalnya bila kita baca surah Yasin, kita sendiri pun boleh baca seorang-seorang. Sebab kita dah terbiasa baca. Susahlah kita nak, ni nak sebut macam mana ni? Tak erti. Dia tak mungkin tak akan timbul pada surah Yasin, pada surah Al-Mulk, sebab kita dah melazimi bacaan surah-surah tu. Jadi baca. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, antara fadilat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi kita mengamalkan bacaan surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Surah Al-Mulk ni adalah salah satu-satunya surah yang boleh bantu kita di ni biasa kita dengar di dalam alam kubur nanti. Di dalam alam kubur. Diceritakan ketika mana si mati didatangi oleh malaikat untuk pukul dah. Tiba-tiba ada seseorang datang menghalang daripada malaikat nak pukul si mati tadi. Dia kata jangan pukul si fulan bin si fulan ni, sebabnya di dunia dulu dia adalah sahabat aku. Ni siapa yang main ni? Siapa yang menghalang daripada malaikat pukul? Inilah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk yang akan datang pada kita. Lalu malaikat pergi pula kat hujung kepala, nak pukul lagi. Surah Al-Mulk ni pergi pula kat kepala. Jangan pukul si fulan bin si fulan ni. Dia adalah sahabat aku di dunia. Sampailah malaikat tu pergi. Tu nak kata surah Al-Mulk ni adalah surah yang dapat menolong kita daripada siksa azab kubur. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menuntut kita membaca Al-Quran sebab apa? Nabi kata, Iqra'ul Quran fa'innahu Iqra'ul Quran. Sana, cari sat. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada si pembacanya. Al-Quran ni, hebat tak hebat Al-Quran ni, dia boleh bagi syafaat. Selain daripada kita mengharapkan syafaat Nabi SAW, kita juga kena harapkan syafaat daripada Al-Quran. Sebab tu Nabi suruh sangat kita baca. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Walaupun kita ni dah di bulan Syawal, kita nak menghadapi bulan-bulan yang lain pula. Kalaulah di bulan Ramadan kita boleh lipat gandakan bacaan Al-Quran kita, apatah lagi di bulan lain kita cuba untuk luangkan masa. Nak buat tarawih tak boleh dah. Nak buat tarawih dah tak boleh. Yang boleh kita buat amalan-amalan lain semua boleh buat. Baca Al-Qurannya, sedekahnya, solat-solat sunat yang lain. Satu je tak boleh buat, tarawih je tak boleh buat. Dan siapa yang telah selesai untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, saya ucapkan tahniah. Sebab saya pun ada lagi sehari tak habis lagi. Saya ada lagi sehari tak habis lagi. Tapi itulah nak kata tuan-tuan dan puan-puan, bila bulan puasa ni, puasa okey je. Tapi bila 6 hari nak habis ni, rasa meleleh, rasa penat. Rasa tak larat dia punya mai tu lain macam punya tak larat ni. Kalau bulan Ramadan tu okey je. Puasa dia sehari apa semua. Saya makan sikit dah nak kena pederah pergi ke Batus untuk jadi imam tarawih. Okey je. Tetapi dia main bulan Syawal nak habis 6 hari. Tengoklah sampai dah nak habis Syawal pun ada tinggal lagi sehari. Kawan-kawan pun dekat sekolah lepas duk melawak. Aku ni tak banyak dah. Aku ni sikit lagi lah. Lagi 6 hari lah. Maksudnya tak start pun lagi. Tak banyak dah. Lagi 6 hari. Dengar macam sikit. Maknanya tak start pun lagi. Ni kalau nak start pun dah lagi ni.
kalau siapa-siapa yang belum mula lagi, sempat lagi untuk habiskan hari. Tapi tak boleh nak skip-skip lah, kena direct terus. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi SAW bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ditambah pula dengan di bulan Syawal 6 hari, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Tambah 6 hari ya. Tambah 6 hari seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Tapi 6 hari itu sangat-sangat menguji. Sangat-sangat menguji. Mana tak mengujinya tuan-tuan dan puan-puan? Sak depa buat open house, sak depa buat jamuan, sak depa nak belanja makan. Time-time ni lah juga depa nak belanja makan kita. Itu masalah tu. Jadi itulah antara amalan yang kita boleh lakukan daripada bulan Ramadan. Kita terus sambung. Sambung untuk kita perbanyakkan bacaan Al-Quran kita supaya Al-Quran akan menjadi sahabat kita, akan menjadi pendinding kita di hari akhirat nanti. Tak kala mana tangan kita dah tak boleh cakap. Sebab tengok pada ayat yang kita baca tadi, kulit yang cakap. Mulut tak boleh cakap dah. Kulit yang cakap, tangan yang cakap, kaki yang cakap. Biarlah tangan anggota badan kita ni bercakap perkara-perkara yang baik nanti. Tangan ni lah yang selalu pegang Al-Quran. Tangan ni lah yang selalu menghulurkan sedekah, yang selalu menginfakkan harta. Kaki ni lah yang bawa kita pergi ke masjid, bawa kita pergi ke surau, bawa kita pergi ke tempat-tempat yang baik. Ni yang kita harapkan. Ketika mana kita dah tak mampu nak bercakap, mulut tak mampu nak cakap lah. Mata bercakap, mata ni lah saksi, selalu dia tengok Al-Quran, baca Al-Quran. Dan kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dengan kita dekat dengan Al-Quran. Kita tengok ada yang meninggal tengah semayang, ada yang meninggal masa tengah baca Quran. Alangkah mulianya kematian seperti itu. Jadi saya rasa cukup sampai di situ untuk cool 10. Rasanya dah tak cool 10, rasa ada lajak-lajak sikit lah. Jadi saya minta maaf andai ada tersalah kata, terkasar bahasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya kongsikan dapat kita amalkan di dalam kehidupan seharian kita, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita memperoleh kejayaan dan kegembiraan di hari akhirat nanti, insya-Allah. Saya rasa sekadar itu dulu perkongsian daripada saya. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu datangnya daripada kelemahan dari saya sendiri. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira, diucapkan kepada Ustaz. Juga terima kasih kerana sudi menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada kita pada malam ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita nak masuk ke sesi interaksi. Jadi sebelum saya nak jemput tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri nak bertanya kat Ustaz mengenai ayat yang kita baca tadi. Iaitu yang pertama dalam ayat terakhir, ayat 38 adalah ayat sajdah. Jadi disunatkan kita sujud tilawah di ketika kita baca ayat berkenaan, tapi dalam keadaan-keadaan yang tertentu yang kita berada pada keadaan macam contoh hari ni kita menghadap handset, telefon dan sebagainya, kita mungkin tak suka nak sujud atau tak sesuai tempat ya. Jadi apakah caranya kita bila alternatif lain yang kita boleh buat bila kita sampai kepada ayat berkenaan? Macam mana Ustaz, ada tak? Ustaz tak buka mikrofon Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan sujud tilawah ni, hukum dia ni sunat lah. Sunat. Bila kita tengok di dalam riwayat Imam Muslim, yang bermaksud jika anak Adam itu membaca ayat sajadah lalu dia sujud,
maka syaitan akan menjauhinya sambil menangis. Lalu syaitan pun berkata, celakalah aku, anak Adam ini disuruh sujud, dia pun bersujud. Maka baginya syurga, sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud. Namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Daripada sini kita boleh tahulah berkenaan dengan hukum untuk kita sujud tilawah ni, hukum dia adalah sunat. Di sisi mazhab Syafi'i, hukum dia adalah sunat. Dan betul lah seperti mana yang kata cikgu tadi, tengok keadaan kita lah. Kalau kita contohnya kami di sekolah, ketika tasmik contohnya kan, ketika tasmik sampai ayat sujud, kita tasmik dekat kelas. Ketika ayat sujud, takkan nak sujud sampai ayat tu, Ustaz nanti Ustaz saya nak sujud Ustaz. Boleh, tak ada masalah pun, nak buat pun boleh, cumanya tidak sesuai pada tempat dia. Bila mana yang kita buat ni, kita biasa buat sujud tilawah ni bila kita baca dekat masjid, kita baca tilawah, kita baca Quran dekat masjid, seorang-seorang lah contohnya, seorang-seorang kita baca seorang-seorang sampai pada ayat yang ada sujud tilawah ni, kita sujud tilawah. Dia taklah orang kata apa, sebab hukum dia sunat muakkad, sunat yang dituntut lah. Sunat muakkad ni sunat yang dituntut, kalau tak buat taklah jadi masalah. Cumanya ikut keadaan. Kalaulah kita baca Al-Quran di tempat orang ramai, contohnya sambil duk tunggu bas ke, duk tunggu komuter ke, kan, sampai ke ayat tilawah je tengah orang duk ramai kita pergi sujud, tak sesuai dah sikit, tak sesuai. Memang orang kata dia ni sampai ayat sujud dah ni, tapi kurang sesuai di tempat tu. Tengok pada kesesuaian tempat. Biasa kita akan buat biasanya di rumah, lepas kita sembahyang, kata sembahyang sunat, sembahyang fardu di rumah, kita baca Quran sampai ayat sujud, kita akan sujud, kita automatik kan, kita akan rasa automatik lah kita akan sujud bila jumpa aja ayat yang bergaris tu, kita akan sujud. Sebab tempat tu sesuai. Kalau dekat surau masjid, kita akan sujud. Cumanya kalau di tempat-tempat yang tak sesuai tu, kita tak digalakkan lah. Seperti mana saya abang tadi, di tempat orang awam, di macam kami di sekolah tengah-tengah duk tasmik, dia nak pergi sujud, macam tak berapa nak sesuai tempat dia. Itulah berkenaan dengan sujud tilawah. Hukum dia, kita nak tengok apa pun, kita tengok pada hukum dululah. Apa-apa sebelum kita buat, kita tengok hukum dulu. Hukum dia sunat muakkad, sunat yang dituntut. Tak buat pun tak jadi masalah. Tak buat taklah jatuh sampai berdosa ni, kita tak buat, tak jadi macam tu. Itu secara ringkaslah berkenaan dengan sujud tilawah. Ya, cikgu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ada juga Ustaz yang bagi ekstra panduan, iaitu kalau sekiranya kita di tempat yang tak berapa sesuai, maksudnya nak sujud, kita sampai ke ayat tu, jadi kita boleh gantikan sujud tu dengan baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 3 kali, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lepas tu baru kita sambung ayat yang berikutnya. Itu adalah yang saya pernah dengar daripada Ustaz Naim, Ustaz Muhammad Naim bin sekolah Akademi Mutiara, Tasik Mutiara. Dia memang guru Al-Quran. Jadi Ustaz, rasanya okey kan macam tu. Jadi okay. Boleh. Kemudian saya nak tanya Ustaz satu lagi, kalau kita baca tadi, kalau kita dengar betul-betul apa yang kita baca tadi dalam ayat 25, ayat 25 surah Fussilat ni, ada satu disebutkan corona. Kita sekarang cerita pasal virus corona. Itu dia. Ada satu disebutkan dekat ayat
saya rasa satu-satunya tempat yang ada sebut corona, virus corona yang kita ada ni ayat 25. Ustaz boleh tak cerita sikit, ulas sikit mengenai ayat 25 ni? Adakah ada kaitan dengan virus corona ke, ataupun syaitan tu juga boleh dipanggil sebagai corona? Jadi Ustaz tengok Ustaz dia punya terjemahan dia ayat 25. Baik, kita tengok terjemahan dia ayat 25. Dan kami menetapkan bagi mereka teman-teman, iaitu syaitan, yang memuji-muji apa sahaja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Kita tengok penerangan dia, yang ada di hadapan ialah nafsu dan kelazatan di dunia yang sedang dicapai. Sementara yang dimaksudkan dengan di belakang mereka ialah angan-angan dan cita-cita yang tidak dapat dicapai. Dan tetaplah ke atas mereka azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka daripada golongan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Baik, berkenaan dengan perkataan corona ni maksudnya pendamping lah, pendamping. Korin yang kita biasa dengar. Korin. Corona ni pendamping. Allah bagi kita pendamping. Setiap orang dia ada pendamping dah. Yang dipanggil korin. Korin. Dan saya pun tak tahu nak kata berkenaan dengan COVID ni, orang panggil coronavirus ni, boleh kita katakan coronavirus ni dia mendampingi kita lah. Mungkin tu yang kata tu, kalau yang katalah yang keluarkan jenama corona ni, mungkin dia pernah dengar dalam tafsir dan sebagainya. Sebabnya macam bahasa Melayu kita juga, banyak yang kita guna harian kita ni berasal daripada perkataan bahasa Arab. Banyak sangat. Rezeki, kita sebut rezeki, rizqun. Banyak sangat, terlalu banyak yang perkataan-perkataan ada dalam Quran yang kita jadikan dalam bahasa Melayu. Antara contoh lain, bila wanita mengandung, contohnya kita panggil apa? Wanita hamil. Wanita hamil. Dalam bahasa Arab, hamil tu maksudnya membawa. Nampak tak? Dalam bahasa Arab, hamil, hamala tu membawa. Bila kita letak perempuan yang hamil, ya betul lah, dia bawa bayi di dalam kandungan perut dia. Banyak lagi perkataan. Tanda ni kita tak nak banyaklah kita tak teringat kan. Tapi kalau kita perasan, banyak perkataan yang kita duk sebut selalu ni kebanyakannya ada dalam Al-Quran. Dan mungkin secara kebetulan corona ni mungkin yalah, kita penyakit ni kan dia duduk ada pada kita, dia mendampingi kita. Mungkinlah, tak tahu, wallahu alam, saya pun tak boleh nak kata. Mereka ambil nama corona tu, mereka tengok pada surah Fusilat ni ke, saya mungkin tak. Tapi wallahu alam, dalam kitab mereka pun mungkin dah ada disebut benar tu. Bila kita tengok balik maksud corona, korin ni pendamping. Bila kena dengan coronavirus, penyakit tu ada dalam badan kita, seolah-olahnya berdamping dengan kita lah penyakit tu. Tapi yang boleh saya katanya, saya pun wallahu alam, adakah secara kebetulan nama corona ni, kalau nak kata itulah, contohnya kita ambil dadah boleh berkata dalam Quran. Ada dalam surah apa tu? Dadah ada macam-macam. Kalau mereka nak kait kan. Wallahu alam, saya pun tak berani nak kata, mungkin secara kebetulan sahajalah. Kebetulan yang kata virus corona ni, bila kita baca Quran, ada rupanya perkataan corona ni. Kebetulan. Asalnya mungkin kebetulan lah. Wallahu alam. Tapi dari segi maksud tu agak kena. Corona ni maksudnya pendamping. Coronavirus tu sakit yang mendampingi kita. Mungkin kena pada segi makna dia, tapi pada keseluruhan maksud dia mungkin tak sesuai lah kita nak letakkan
corona yang dalam Al-Quran ni adalah seperti mana virus coronavirus itulah. Cumanya tak sesuai. Cuma dari segi makna adalah sikit. Kita nak boleh ambil dari segi makna dia tu adalah sikit. Corona ni, corona dalam Quran maksud pendamping, coronavirus penyakit yang mendampingi kita. Itulah sabar sedikit berkenaan dengan pada pandangan saya. Yang utamanya tak ada kaitan saya rasa. Itulah sahaja. Baik. Okey, terima kasih. Itu dua soalan dari saya. Seterusnya saya nak silakan Ustazah Fatimah Yusof. Ustazah Fatimah Yusof ni selalu juga ikuti program kita, mengumpulkan tenaga pengajar di sekolah Kafar di Masjid Daerah Seberang Persatuan. Jadi silakan Ustazah Fatimah Yusof, jika nak berinteraksi dengan Ustaz, ada perkara nak berinteraksi, silakan Ustazah Fatimah. Jika ada apa-apa nak berinteraksi, silakan. Oh, belum sedia lagi. Silakan Puan Hajar Aminah kalau nak berinteraksi dengan Ustaz. Hajar Aminah. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pun tak ada apa soalan Ustaz nak tanya. Terima kasih banyaklah Ustaz, penerangan yang baik dan jelas lah. Fahamlah, kami faham. Itu je lah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Seterusnya nak jemput apa saudara Rizal kita, yang ni pengurusi KRT Taman Jawijaya yang baru balik daripada Terengganu. Jadi saudara Rizal, silakan interaksi dengan Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak saya pun duduk SMK Ustaz, tingkatan 5 ni. Oh, tingkatan 5 lah. Darwish. Darwish. Assalamualaikum Ustaz. Saya rasanya alhamdulillah kita pun dapat faham apa yang Ustaz ajak kami tadi. Semua saya nak tanya Ustaz, apa kalau kita sujud sejadah tu, apa bacaan yang afdal? Terima kasih Ustaz. Bacaan sujud tilawah lah. Ya. Bacaan sujud tilawah tu sama seperti bacaan sujud sejadah lah. Sujud tilawah kita baca sama seperti mana sujud sejadah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu al-ahsanul khaliqin. Sama seperti mana kita tiap-tiap kali solat pada hari Jumaat kita buat sujud sejadah, bacaan dia sama, sujud tilawah. Yang tak sama tu sujud syukur. Sujud syukur lain, sujud tilawah dengan sujud sejadah ni bacaan dia bacaan yang sama. Boleh dapat tak? Sama bacaan dengan sujud sejadah tu. Baik Ustaz, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Salam kat sini Ustaz kalau jumpa Ustaz. Baik, insyaAllah. Kalau jumpa anak bagi salam kat dia. InsyaAllah. Baik, esok jumpa. Okey, baik Ustaz. Ustaz, kalau sekiranya dia terlupa, dia terlupa dah. Kadang-kadang kita lupa walaupun kita dah baca, tapi jarang kita sujud sejadah, kita terlupa. Jadi ada alternatif lain. Ada orang kata boleh buat macam mana kita sujud solat tu. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi, subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Jadi sujud tilawah ni maksud dia kita sujud. Jadi bacaan dia tu tak dinyatakan. Jadi maksud dia kita terlupa yang tadi sajadah wajhil ladzi tu. Jadi kita ganti dengan macam kita solat, sujud solat kita subhana rabbiyal a'la tu. Boleh ke Ustaz? Boleh. Boleh. Sebab mungkin ada yang tak hafal. Baca bacaan sujud biasalah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh dibaca yang tu. Kalau sujud syukur tu kita akan baca tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu sujud syukur. Bila sujud tilawah dan sujud sejadah, bila mungkin ada yang tak hafal sebab dan mungkin ada yang jarang-jarang sekali buat.
Selalunya lah ni surah masjid dia akan letak dah bacaan sujud tu, bacaan sujud tilawah. Tapi masa sujud mana nak sempat nak tengok. Masa dah sujud tak sempat dah nak tengok. Bila tak sempat nak tengok, bacalah bacaan seperti mana sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tu dia. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawapan tu. Seterusnya nak jemput Haji Nordin. Hari ni malam ni Haji Nordin dapat bersama kita lagi. Dah seminggu dah kita mula. Malam ni berkesempatan Haji Nordin Nur bersama kita. Jadi saya nak dengar suara dan juga nak minta Haji Nordin untuk berinteraksi dengan Ustaz. Boleh kau Haji Nordin? Tak ada Jorin, tak ada. Tak ada soalan. Okey, Alhamdulillah. Last kali, Puan Hajah Nur Lelawati. Saya rasa berminat untuk berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Puan Hajah Nur Lelawati. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustaz, saya dengar Ustaz sebut tadi tu, saya sebenarnya tahu tentang Cikgu Shantini tu. Ya. Suami dia meninggal sebab sakit kan. Ya, Adik betul. saya ada kat sekolah tu Ustaz. Siapa dia tu? Puan? Teacher Nur Rehan. Teacher Nur Rehan. Kenal, sangat kenal. Ya. Ustaz nak tanya, orang perempuan memanglah tak pergi sembahyang Jumaat. Orang perempuan di Malaysia ni biasanya tak pergilah kan. Ya. Tapi hari Jumaat tu hari yang sangat baik untuk bersedekah. Ya, betul. Dulu-dulu ni tak adalah timbul isu ni Ustaz. Bila saya tumpang-tumpang dekat suami, ni sedekah untuk masjid ni. Kadang dia pergi masjid taman, kadang pergi masjid kampung kan. Dia kata nak masuk tabung yang mana ni? Tabung banyak ni dia kata. Lepas tu bila salah satu tabung tu Ustaz, tabung tu diambil 10% oleh Majlis Agama. Jadi yang itu yang dia rasa macam agak terkilan sikit lah dia nak masukkan dalam tabung tu kan. Jadi macam mana Ustaz? Adakah kita kena berpilih-pilih ke ataupun macam mana? Baik, berkenaan dengan soalan tu. Berkenaan dengan 10% tu saya pun tak pasti. Ada ke tak ada ke, mungkin ada 10% yang kena bagi dekat pejabat agama negeri. Dan kalau kita tengok dekat masjid biasanya kalau hari Jumaat dia akan ada tabung wakaf. Dia ada 2-3 tabung. Kalau lagi banyak tu dia macam-macam. Tabung pembinaan masjid, tabung wakaf masjid. Tak lagi tabung ada juga hak mai selit daripada sekolah, mungkin ada sekolah-sekolah agama rakyat yang ada juga mai selit. Tabung wakaf, tabung macam-macam tabung lah ada. Tabung bencana alam. Tabung bencana alam. Banjir, kebakaran. Jadinya terpulanglah pada kita. Kita nak bagi sedekah tu dekat mana? Sedekah tu bahagian mana? Andai kata kita nak sedekah pada masjid, pengurusan masjid ni akan dia belajarkan duit tu untuk itulah, untuk ada ustaz mai ceramah, ada kelas-kelas pengajian di masjid, dia akan guna duit-duit untuk tu. Tu sebagai sedekah kita lah, sedekah kita. Kalau kita bubuh tabung tu kata tabung wakaf, kena niat lah, kita niat wakaf lah. Bila kita niat wakaf ni, wakaf selalunya dia akan pergi kepada benda-benda yang orang kata apa, pergi kepada benda-benda yang kekal. Contohnya wakaf tanah masjid. Nak tambah bahagian tepi masjid ke, nak tambah bumbung belakang masjid ke, nak buat tempat parking ke. Ni wakaf. Bila wakaf ni kita faham, wakaf ni akan dapat sampai bila-bila selagi mana kita guna, selagi mana orang duk guna. Cumanya wakaf ni kita kena hati-hati sikit. Wakaf ni kita kena hati-hati sebab
Sebab kadang-kadang contohnya kita wakafkan aircon. Kita wakafkan aircon di masjid. Kita wakafkan aircon di masjid. Masa pasang okey lah, 2-3 tahun okey pasang. Dia berjalan cantik elok. Tiba-tiba tu tak ada yang nak main servis, tak ada yang nak menguruskan servis dia. Jadi benda tu rosak. Benda tu rosak, nak buang tak boleh. Nak jual tak boleh. Nak buat apa pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dia atas duit yang kita bagi atas nama wakaf. Tu kena hati-hati. Bila kita nak menyumbang ni, kita kena hati-hati. Sebab tu bila kita kata-kata wakaf, nak senang, wakaf untuk pembinaan masjid, tentu-tentu dah duit tu akan ada pada simen, ada pada batu bata, ada pada pasir yang akan jadi sebuah masjid. Bila contohnya kita wakafkan aircon, saya beritahu tadi tu aircon tu rosak, dah tak apa memberi manfaat kepada orang lain. Tu kena hati-hati. Kalau nak bagi aircon, contohnya kita nak bagi aircon, kita bagi sedekah. Bagi atas nama sedekah. Kita bagi atas nama sedekah. Contohnya lagi, biasa orang nak buat apa? Wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran ni, tu yang kata tu tujuan matlamat tu dah bagus sangat dah okey. Tapi Al-Quran, kadang-kadang kita tempat masjid, orang tak ramai tapi Al-Quran banyak. Al-Quran banyak sampai tak terbuka Al-Quran tu. Kan? Tak terbuka Al-Quran tu. Saya ambil contoh paling mudah sekali di sekolah kami SMKA. Banyak ni Quran wakaf. Quran yang diwakafkan banyak. Ada yang tak buka plastik pun ada. Ramai orang yang menyumbang wakaf. Menyumbang Quran wakaf. Tapi tak buka plastik lagi. Nak bagi kat orang tak boleh. Katakanlah, Quran ni cantik lah. Nak ambil lah satu. Tak boleh. Sebabnya Quran tu dah diwakafkan kepada tempat tu, tak boleh dah nak pindah pergi mana. Tu kita kena faham. Tabung-tabung tu kita kena faham jugalah. Kita ni nak niat atas apa? Kalau kita nak sedekah duit, kita sedekah. Kalau kita nak wakaf, kita tengok apa yang nak diwakafkan. Sebab tu selalunya wakaf pembinaan masjid, wakaf tanah. Sebab dia akan kekal sampai bila-bila. Wakaf pengurusan sumbangan pengurusan masjid. Sebab tu kalau kita tengok masjid-masjid pun adalah, kalau dia nak minta sumbangan, dia akan ayat tu dia akan kena lah. Sumbangan untuk apa? Untuk pengurusan masjid. Minta untuk jamuan hari raya. Dia tak panggil lah duit wakaf jamuan hari raya. Dia takkan jadi macam tu. Dia sumbangan. Siapa nak sedekah, nak bagi sumbangan. Contohnya imam nak bagi sumbangan dekat imam tarawih. Dia tak bagilah duit wakaf. Kan, dia tak bagi duit wakaf dekat imam tu. Sebabnya wakaf ni lebih kepada benda-benda, lebih kepada perkara yang kekal. Sebabnya dia akan mengalir kepada si pemberi wakaf tersebut. Cumanya tak salah lah kita nak bagi sumbangan tabung mana-mana pun. Sebab semua tabung-tabung tu tujuannya baik-baik belaka lah. Untuk pembangunan sekolah tahfiz, kan? Untuk pembangunan sekolah tahfiz boleh, untuk pembangunan masjid pun boleh. Cumanya kita perlu bezakan. Masjid pun dia pun pandai lah, mereka pun dah tahu, mereka bezakan tabung-tabung. Sebab tu bezakan tabung-tabung. Sebab nak tak mau bagi duit yang orang bagi tu bercampur. Untuk pengurusan masjid, satu tabung. Untuk wakaf, tak boleh sambung dengan pengurusan masjid. Jadi kita yang nak bagi ni atas niat kita. Kita nak bersedekah ke, kita nak bagi sumbangan biasa ke, kita nak bagi wakaf ke, atas kita sendiri. Kita lah yang pilih. Itu pada pandangan saya. Sekian. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Kapit macam mana Ustaz? Kapit Masjid Surau. Kapit Masjid Surau lah. Dia pun tak kekal juga sampai dia ada tempoh dia berapa tahun nanti dia akan rosak. Sungguh. Macam mana tu? Macam mana tu lah. Adakah dikira wakaf ataupun sedekah saja? Seelok-eloknya sedekah lah.
Seelok-eloknya sedekah sebab dia tak kekal. Dia tak kekal sebab habis-habis kita buang. Wakaf ni matlamat dia nak sampai dia nak mengalir selagi mana kita dah orang kata apa dah tak ada pun pahala tu duk masuk percuma kat kita. Bila orang dah tak guna macam mana? Tu yang kata tu. Kalau kita sedekah dapat. Sedekah pun akan dapat pada kita pahala sedekah. Itulah pada pandangan saya. Kita letak pada sedekah kapek tu. Kami pasal yang tanya tu kat surau Taman Jawijaya ni lusuh dah kapek dah. Kami pun dalam rangka nak buka kapek tu. Jadi istilah apa yang boleh sesuai nak dipakai. Sumbangan atau sedekah lah yang paling elok. Pasal dia tak begitu panjang tempoh dia. Paling tinggi mungkin 5 tahun, 7 tahun macam tu ya kot. Dah nak tukar yang lain pula. Kena ayat macam-macam lah jadi. Kan? Betul. Berbanding dengan membina masjid ataupun sedia wakaf tanah untuk masjid. Jadi dia tak boleh tukar. Jadi sedekah dia akan berpanjangan kepada yang buat wakaf tersebut. Jadi terima kasih Ustaz. Jadi kita tutuplah kita dengan Ustaz. Mohon kepada Ustaz untuk bacakan doa untuk kita. Kami aminkan bersama. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al imani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma afina fi badadina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya Allah, amin rahman, amin rahim. Alhamdulillah. Semoga kita amat mengharapkan semoga Allah makbulkan doa yang Ustaz Muhammad Syarif bacakan tadi dan yang kita aminkan. Semoga Allah makbulkan dan juga dengan itu kita semua dapat manfaat kebaikan daripada apa yang telah kita doakan bersama insya-Allah. Insya-Allah. Puan sekalian, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian Ustaz untuk bersama kita pada malam ni, iaitu siri yang ke-239, dan juga kepada tuan-tuan dan puan yang terus istiqamah mengikuti program ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok. Marilah kita sama-sama tutup majlis kita pada malam ni dengan membaca tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.